Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Oktober 2024 bersama saya, Saif Akmal. Perhimpunan sempena memperingati setahun kekejaman Israel terhadap Palestin di Kuala Lumpur menyaksikan ratusan hadir sebaik selesai menunaikan solat Jumaat. Presiden Amanah Muhammad Sabut antara pemimpin utama yang menyatakan sokongan pada perhimpunan tersebut serta menyampaikan ucapan. Turut berucap Ketua Penerangan Pemuda PAS, Khairul Nadzir Helmi, serta bekas Naib Presiden PKR Tien Chua. Peserta himpunan berkumpul secara aman di pekarangan Ibu Pejabat Tabung Haji sebelum bergerak ke Kedutaan Amerika Syarikat. Pergerakan ratusan peserta demonstrasi anti-Israel itu bagaimanapun terbantut apabila dihalang berbuat demikian oleh pasukan keselamatan. Mereka diberhentikan polis kira-kira 200 meter dari bangunan kedutaan terbabit. Penganjur dan peserta himpunan memperingati setahun Taufan Al-Aqsa itu akur kepada arahan supaya tidak melepasi halangan dibuat pihak polis itu. Sementara itu, Muhammad yang geram dengan sikap negara-negara Arab yang tidak membela nasib Palestin menyeru agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengikhtiarkan formula baru untuk menegakkan keadilan dunia. Saya menyeru Perdana Menteri Malaysia, ikhtiarkan satu formula baru untuk menegakkan keadilan, tata cara keadilan di dunia ini. Ini yang perlu diikhtiarkan kerana United Nations telah dinodai oleh Amerika Britain yang melindungi Israel sekarang ini. Bekas Perdana Menteri Najib Razak sekali lagi menegaskan dia tidak bersalah dalam pembunuhan wanita Mongolia Altan Tuya Syaribu. Katanya, dia tidak pernah mengenali Altan Tuya, tidak pernah berjumpanya, apatah lagi mengarahkan pembunuhannya. Najib memberitahu perkara itu kepada Mahkamah Tinggi Shah Alam ketika menjawab soalan peguamnya Muhammad Syafi Abdullah. Syafi bertanya sama ada Najib mengetahui atau mempunyai hubungan dengan Altan Tuya, seperti didakwa dalam buku My Story, Justice in the Wilderness, tulisan bekas peguam negara Tommy Thomas. Bekas Presiden UMNO itu berkata demikian ketika perbicaraan penuh kes saman fitnah terhadap Thomas. Najib juga mengkritik Thomas kerana didakwanya gagal mengesahkan dakwaan yang dibuat dalam buku yang diedarkan secara meluas di Malaysia dan di pasaran antarabangsa. Pada 2021, Najib 71 tahun memfailkan saman fitnah terhadap Thomas dan penerbit buku dengan dakwaan ia secara palsu mengaitkannya dengan pembunuhan Altan Tuya. Najib mendakwa bab 42 dan bahagian lain buku itu menyindir beliau sebagai pihak yang mengarahkan Altan Tuya dibunuh oleh anggota unit tindakan khas PDRM, Azila Hadri dan Sirul Azhar Umar serta mengelirukan orang ramai bagi menutup jenayah itu. Berita seterusnya, Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi mengulangi peringatan kepada ahli parlimen serta adun parti itu supaya tidak membuat ona yang boleh menggugat kerajaan perpaduan. Ketua Pembangkang DUN Kelantan Muhammad Syahabuddin Hashim berkata, Zahid turut mengingatkan wakil rakyat bahawa kerjasama yang terbentuk itu sehingga PRU16. Syahabuddin yang juga adun galas berkata Zahid turut mengingatkan tentang aku janji yang telah dimeterai antara wakil rakyat dengan parti. Jadi dia tak mahu mana-mana pihak, sama ada terutamanya dalam kalangan wakil rakyat lah. Kerana kita terikat dengan aku janji dan juga perjanjian sebagai wakil rakyat. Kita akan dikenakan denda bukan denda lah, maknanya saman 100 juta. Yang keduanya kita telah beraku janji bahawasanya kuasa telah diberikan kepada Pengerusi Barisan Nasional. Dan yang ketiganya ialah berkaitan dengan berkaitan dengan kursi itu kursi milik parti. 8 Oktober lepas, Zahid berkata PH tidak perlu membuat sebarang permohonan maaf kepada UMNO, manakala pemimpin UMNO pula diminta menghentikan serangan. Zahid turut memberi peringatan supaya tidak mengusik rakan parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Ahli MKT UMNO, Nur Jazlan Mohammed sebelum itu menggesa PH memohon maaf kerana berdekat-dekat memberi gambaran buruk kepada partinya. Bagaimanapun, Nur Jazlan berkata sebagai ahli parti yang setia, dia akur kepada arahan Presiden. Dalam perkembangan lain, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menyindir kumpulan peguam yang mahu menyaman kerajaan ia atas dakwaan memisahkan kanak-kanak dengan ibu bapa yang dikaitkan dengan JSB Holdings yang Berhad. Ketika belum selesai, kalau ada parent yang nak temui, of course polis kena handle perkara itu.
Kalau parent kemudian kata kami nak jumpa tapi kami nak ambil tapi polis tak bagi, tiba-tiba ada sekumpulan peguam kata nak ambil tindakan, janganlah baru bangun tidur. Kita selamatkan 625, ucap terima kasih dulu. Kita sedang siasat potensi eksploitasi ke atas kanak-kanak dan wanita. Okey, bila ada siasat selesai dan tak ada yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, kita kata kita pulangkan. Menurut Saifuddin, siasatan berkaitan potensi terdapat eksploitasi kanak-kanak dan wanita masih berjalan. Pemimpin PKR itu berkata, polis harus tahu sama ada kanak-kanak itu diserahkan untuk jagaan GISBH secara sukarela atau dipaksa berbuat demikian. Setakat ini, katanya, seramai 70 kanak-kanak yang diselamatkan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Selasa lalu, dilaporkan 6 peguam mahu mengemukakan bukti di mahkamah bagi menyokong dakwaan terdapat tindakan memisahkan kanak-kanak dengan ibu bapa yang dikaitkan dengan GISBH tanpa mengikut undang-undang. Dakwa mereka, pemisahan berlaku di luar sempadan protokol undang-undang, termasuk konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Dalam pada itu, Pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menitahkan pihak yang tidak bersetuju cuti hujung minggu di Johor ditukar supaya berpindah ke negeri lain. Tunku Ismail menegaskan dengan izin Yang di-Pertuan Agong dan pandangan dari agensi-agensi kerajaan serta rakyat, baginda telah membuat keputusan untuk Johor bercuti semula pada Sabtu dan Ahad. Baginda juga menitahkan jika terdapat pihak tidak berpuas hati demi agenda peribadi, hendak melaga-lagakan rakyat atau kepentingan politik supaya pindah ke negeri yang masih bercuti hari Jumaat dan Sabtu. Menurut Tunku Ismail, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kehendak rakyat Johor bagi meluangkan lebih masa bersama keluarga dan anak-anak. Titah baginda, kesan ekonomi yang positif adalah seiring dengan pelaksanaan projek pembangunan yang memberi manfaat di negeri Johor. Pada 7 Oktober lalu, Tunku Ismail mengumumkan cuti hujung minggu di negeri Johor ditukar dari Jumaat dan Sabtu kepada Sabtu dan Ahad bermula 1 Januari 2025. Susulan keputusan terbaru itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim mengkritik pengumuman berkenaan. Menerusi satu hantaran di Facebook, pemimpin lantang dari PKR itu berkata, Jumaat adalah hari mulia dalam budaya Islam dan mempunyai pengertian yang besar bagi penganut agama itu di seluruh dunia. PAS Johor yang bersetuju dengan Hassan beranggapan cuti hujung minggu di negeri Johor yang ditukar seperti yang diumumkan oleh Tunku Ismail adalah peninggalan penjajah. Dalam pada itu, Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi berharap tiada lagi pihak membuat spekulasi, kenyataan dan menjadikan cuti hujung minggu Johor sebagai bahan politik. On Hafiz berkata, kerajaan negeri menjunjung titah Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim atas pengumuman penukaran cuti hujung minggu kepada Sabtu dan Ahad bermula Januari depan. On Hafiz dalam satu kenyataan berkata, setiap keputusan diambil adalah yang terbaik untuk negeri dan rakyat Johor secara keseluruhan. Mengulas lanjut, On berkata negeri itu telah menerima nasihat dari pihak berkuasa agama yang memberi jaminan tiada kompromi terhadap kesucian Islam apabila perubahan itu dilaksanakan tahun depan. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim hari ini menerima panggilan telefon dari Raja Britain Raja Charles III di Istana Negara. Hantaran di Facebook Sultan Ibrahim memaklumkan, panggilan itu tertumpu kepada perbincangan mengenai mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth ke-17 yang dijadual berlangsung di Apia, Samoa, dari 21 hingga 26 Oktober ini. Raja Charles turut menyampaikan ucapan salam mesra buat seluruh rakyat Malaysia menerusi panggilan itu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.